Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum siapa kawan-kawan? Kawan-kawan yang pagi ni ada online. Why not kita borak-borak? Okay, Kak Nida nak cari kawan-kawan siapa yang sedang online sekarang ni. Ada tak orang yang tengah live yang kita boleh borak-borak, kita boleh bercakap tentang sebab sekarang ni kan kita perlu ada sesuatu matlamat. Kepentingan dia. Ya Assalamualaikum. Allah. Apa khabar? Terima kasih Kak Nida. Sudi pula sudi. Sodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengah Colourful. sembang-sembang dengan kawan. Apa dia Kak Nida? Colourful hari ni. Picture baju merah? Wow, itu pink kan? Oh, pink Mata saya ni semua merah. Semua merah. Kalau nak tahu semangat. Kak Nida payah nak cari merah ni sebab Kak Nida hijau merun. Oh, okey. Kak Nida kebetulan ni kawan saya, sahabat Mel Q tanya apa pendapat teacher nak naikkan OPR. Teacher cakap dengan dia, saya cakap dengan dia, pink lah Saidi. OPR bila bank nak naikkan, itu tugas bank. Sebab bank adalah syarikat ataupun kita kata dia perniagaan nak cari untung. Bermakna dia kena mengawal organisasi dia, company bank tu tak boleh rugi. OPR juga salah satu usaha kerajaan untuk mengawal inflasi. Tu sebab teacher bercerita sekarang tahun 2023 jangan berlengah lagi. Kita dapat tips semalam Kak Nida, betul tak? Untuk pengguna-pengguna baru penyimpan emas 2023 ada tips daripada Tuan Syukur, iaitu tanya, bagi tahu 2023 ni simpan emas terus setkan matlamat. Nak apa? Nak 1 dinar. Kalau tak nak 1 dinar, itu berapa Kak Nida? Berapa gram? Yang ini bunga emas 10 gram. 10 gram. Sama ada dia nak tetapkan matlamat nak dapatkan 1 dinar atau terus 10 gram. Boleh buat cara paling pantas Kak Nida, 2 semalam. EPP dan juga direct debit ataupun auto debit. Betul. Okay. Itu cara tercepat kan Kak Nida. Kita nak suruh, nak guide. Jadi poin dia kat sini, maksud dia kita kena letak matlamat. Okay. Betul. Kalau kita tak letak matlamat, maksudnya kita tak ada tujuan. Jadi maknanya kita tak ada target. Jadi kalau misal kata sekarang ni kan dah 2023. Jadi ini matlamat pertama, bulan pertama bulan ni. Okay, 2023 dah letak matlamat. Ini apabila ada duit ekstra, bolehlah beli yang 1 gram ni ikut koleksi. Tapi yang bagi kita, kalau misal kata untuk jangka masa panjang, adalah lebih baik atas 1 dinar ataupun atas 10 gram. Okay, yang orang kata macam ni, kalau ini adalah lebih kepada orang nak buat collection. Tengok design cantik, kita ambil design cantik, kita grab bila ada duit kat tangan ataupun bila ada extra. Okay, tapi yang Tuan Syukur cakap tu, set matlamat tu apabila kita dari awal tahun dah set, okay, ujung tahun kita nak dapat apa. Jadi kita boleh beli dalam 2 kaedah. Pertama, 10 kali bayar. Ataupun terus auto debit, tak payah fikir dia dah tolak dekat akaun bank. Yes. Jadi yang 10 kali bayar ni jangan risau, dia adalah kaedah yang patuh syariah. Okey, patuh syariah tu mendapat kelulusan daripada Al-Mani Advisor Sdn Bhd. Okey. Jadi kalau nak tanya soal kepatuhan syariah punya dari segi dalaman lebih-lebih detail lagi, memang kita bukan orangnya, kita bukan ahlinya. Jadi kita dah ada badan ataupun satu syarikat yang memberikan kelulusan ataupun sudah mengaudit kaedah yang dibuat oleh Public Go ini. Okay. Ya Allah, terima kasih. Siapa tu? Saya dapat rose daripada Tuan Hafizul Hakim ke ni? Ya Allah, thank you. Ya Allah, terima kasih. Mel Q yang like, yang share. Thank you. Takut ni bila otak-otak mentor Sifu masuk ni. Okay. Maksudnya kat sini, tak apa, bagi galakkan kat kita. Walaupun Kak Nida ni tak ada viewers ni lagi ni. Mungkin orang. Ada masuk nanti. Sama-sama follow. Okay. Jadi maksudnya dekat sini, maksudnya kat sini jangan risau. Misal kata ada juga orang yang kata pasal kepatuhan syariah tu kan. Misal kata
bagaimana perjalanan pembelian ni. Okey, nak senang faham macam ni je. Yang kaedah EPP ni, Easy Payment Purchase yang patuh syariah daripada public gold ni, dia bukan ansuran. Dia adalah security deposit. Maksud security deposit tu kat sini maksudnya kita meletakkan duit ataupun ikut kepada 10 kali bayar tu di dalam public gold yang dipanggil security deposit, tetapi in case kalau tak cukup 10 bulan kita nak batal, kita boleh ambil balik. Jadi dia belum jadi hak kepada public gold lagi. Yang itu satu. Yang kedua, kalau kita sebut bayaran ansuran, kalau motor kita bayar sebulan, bayar sekali dah dapat motornya kan. Tetapi dekat yang ini syariah Easy Payment Purchase tidak. Habis bayar barulah consider akad jual beli tu berlaku dan emas tu diserahkan kepada kita. Betul. Satu lagi Kak Nida yang kita suka. Kenapa pilih public gold? Ada lagi yang sahabat tak tahu, tak perasan. Kita recap balik. Public gold bukan scammer. Terbukti dah berapa belas tahun yang Kak Nida beli emas, dapat emas. Sejak 2008. Sejak 2008 lagi. 2008. Tengok public gold ni beli emas dapat emas. Kita bila nak beli emas ni, kita bukan cari harga emas murah. Weh, kat sana kan lagi murah. Dia bukan macam tu. Dia adalah mudah nak beli, dah lah online, sambil baring, you tengok harga. Weh, harga hari ni 288. Tengah baring atas katil. Pop, terus tekan boleh beli. Tak payah pening-pening. Tak payah nak pergi branch macam zaman dulu. Zaman yang otai-otai dulu. Saya pun sempat lah Kak Nida pergi branch dulu konon-kononnya kan. Tapi sekarang, tunggu je kat rumah, post. Ramai juga risau. Saya very skeptical pada first time. Post dah, tak payah pergi branch. Boleh percaya ke? Tetapi Alhamdulillah, sistem dia sangat lancar, sangat secure, ada insurans. Kat mana-mana sangkut, dia boleh detect. You takkanlah nak tipu kan? Dah dapat emas, kata tak dapat emas kan? Itu yang penting. Dan paling membuktikan bukan scammer. Sebab founder ni kebanyakan, bukanlah kebanyakan lah, ada kes-kes. Founder dah kaya, dia hilang. Sebab dia dah sangat-sangat kaya, dia hilang. Tapi Alhamdulillah setakat ini, founder kita berjaya tunjukkan menara public gold. Dia beli menara Jacob tu, jadi menara public gold. Terbukti barulah orang tu, betul lah public gold ni. Dia bukan scammer lah. Kalau dah ada menara, takkan nak tipu lagi. Betul tak Kak Nida? Betul. Macam Yati cakap, misal kata orang kata mengatakan kita ni scammer, kita ajaklah dia ke factory sale. Jadi maknanya bagi mereka, mungkin ada yang mungkin dah tempuh kepada kehidupan hitam. Maksudnya pernah menempuh, pernah kena tipu. Tak semua, mungkin ada orang berminat tapi takut kena tipu. Sebab dah pernah kena tipu tu perit kan. Jadi bila dah dia lebih berhati-hati. Jadi mereka yang begini, jom kita ajak ke factory sale, beli sendiri direct, beli barang, bayar terus dapat barang. Jadi kalau mereka yang misal kata dah kaji ataupun dah tahu ataupun faham maksud bisnes online melalui belian online, boleh terus secara online. Mereka yang tak yakin boleh ke factory sale. Kalau misal kata factory sale tu jauh, tak apa, cawangan pun ada. Kita ada berapa, Yati, 18 cawangan ke? 17 ke 18? Kak Nida tak pasti 17 atau 18 tu. Tapi dalam Semenanjung je kita boleh kata semua negeri ada, kecuali Perlis. Kecuali Perlis, lepas tu dekat Indonesia ada 3. Jadi maksudnya, nak kata scammer, pertama kita orang tunjuk muka ni. Kalau scammer dia tak tunjuk muka. Ambil lah, misal kata mentor kata kan, ambil lah muka kami yang paling cantik ni, pergi report polis, kata ini adalah scammer. Kalau nak kata kita scammer lah. Hakikatnya, kita public gold dah bertahan sejak 2008. Satu, branch dah melebihi kita boleh cakap 17 lah, 17 ataupun 18 dekat Malaysia, dah ada 18 kat Malaysia, 3 dekat Indonesia. Lepas tu dalam masa yang sama, kalau nak betul-betul kata scammer, takkanlah kami ni sendiri nak diri kami di-scammerkan. Bagaimana kami boleh bertahan sejak macam Kak Nida 2018 join. Yati? Join Kak Nida 2019. Sorry, Kak Nida 2019.
Sebenarnya dah beli lama tu lah Kak Ninda. Saya ni antara orang yang cakap tu terang lah, bodoh sombong kan. Dah beli emas lama. 2015 walk in. Tengok tu degil walk in. Walk in, jadi saya punya atas, saya punya orang kata atas tu tak ada siapa guide, kosong kosong kosong. Public gold. Sampailah sahabat saya tu lah yang kenal tu, Rizzi Sawandi tu, pada PKP, work from home. Jom dengar. Saya kata dengar apa? Dengar cerita sama. Aku dah masuk dah public gold. Belagak lagi tu Kak Nida. Kan saya kata orang Ah, account, kadang-kadang kita faham account kan. Tapi kita, tu lah saya masa masuk. Masa tu macam adalah dengar. Masa tu ada Kak Nida, Kak Rita lah masa tu. Tapi dengar keluar. Sampailah macam, betul lah simpan emas tu rupanya dia kena ada ilmu. Jadi saya baru serius. Itulah saya jumpa Suzy. Saya convert atas saya daripada tak ada orang. Saya convert kepada Suzy. Dapat guide. Tu sebab nak ah, beritahu sahabat-sahabat followers Kak Nida, followers teacher ni, saya ni, kita dah berada, diorang ni dah berada pada orang kata jalan yang benar. Ikutlah Kak Nida, ikutlah saya, follow masing-masing kan. Sebab kita guide. Kita bukan jual emas, kita guide. Jadi masa PKP Kak Nida, saya join 2015, saya beli ni 180 masa tu. Bila saya dah join pada PKP, 2 tahun pun tak serius sangat masa tu PKP. Selepas tu saya tu 2022 lah baru serius nak buat. Macam, berjaya menyimpan. Betul lah yang Kak Nida kata tu, emas is forgotten saving. Emas ni mengawal sifat bocor. Untuk saya sangat-sangat, cash memang tak ada Kak Nida. PKP cash pun hilang. Tapi emas tu beranak. Saya kata macam magic lah emas ni beranak. Zahidi tanya bunga emas tu cantik sangat, berapa harga? Saya punya 5 gram. ya, Kak Ninda punya 10 gram. So kita 10 gram. lihat segram sekarang berapa. Kalau Ah, sekarang hari ni tengok berapa. Hari ni 5 gram 288 per gram. 288. So kalau 5 gram yang ini 1650. Kak Nida punya 10 gram dalam 2863. So itulah yang dia kata boleh buat secara EPP. Kalau yang 10 ni, kali bayar. yes, ada bajet dalam 160 plus minus lah sebulan. Sekarang 160 pecah mata je. Pecah mata 10 bulan, bulan ke-11 dia dah post sampai ni insya-Allah. Ada bajet lebih pula 280 lebih, dapat macam Kak Nida punya 287 lebih kurang lah plus minus Kak Nida kan. 286 macam tu harga hari ni. 10 bulan Ya. pecah mata dapat berat sikit lagi. Okey, Ah. kelebihan yang Yati cakap ni, EPP ni, Syariah Easy Payment Purchase ni, kelebihan dia, kita dapat beli emas yang lebih besar. Contoh ni lah. Okey, kalau kita Betul? nak ada kata sekali derap 2,800 lebih, maknanya dia cakap je lah 2,009. Sekali derap nak ada 2,900, ketika ini mungkin rasa berat ada pada sesetengah orang. Kan? Betul? Sebab Betul? orang ada yang terikat bajet ke kiri, bajet ke kanan ataupun masih ada komitmen kiri dan kanan kan sebab lain orang Betul. lain cara pengurusan Cerita dia. kewangannya. Jadi Ha. kemudahan ini memberikan kita seperti membeli 1 bulan 1 gram. Betul tak? Ini kan Betul. 10 gram Betul. kan? Ini Betul. 10 kali bayar tapi kita dah lock harga tu dengan harga ketika ini. Mm-mm. Jadi maksudnya kita dah membeli emas untuk masa akan datang punya. Boleh Betul. faham tak Yati maksud kat situ? Kita Ha. membeli emas untuk masa akan datang punya tapi harga hari ini. Jadi Harga ni. kalau harga akan datang tu dah cecah 300, kita tetap juga bayar dengan harga hari ini. 288 tersebut. Jadi itu kelebihan apabila kita kata ambil syariah easy payment purchase. Pertama, dapat beli emas yang lebih besar. Impian nak emas lebih besar. Yang kedua, boleh 10 kali bayar, lock harga. Yang ketiga, ni yang ketiga ni yang kena cakap ni. Konsisten. Dia kalau ada jenis paksa macam Ya. ni, orang kata paksa rela. Ni bukan paksa rela. Paksa kena buat. Paksa rela ni macam bahasa tak nak lagi. Ini Tak nak kena lagi. kata mendisiplinkan diri, mengkonsistenkan diri. Orang kata kalau tak ada benda macam ni, tak apalah. Nantilah, bulan depan lah. Tunggu ada duit lebih lah. Tak ada. Kalau dah ada jadual macam ni, automatik akan membayar. Macam kita bayar motor kan. Macam mana kita boleh Ya. bayar motor? Macam mana kita boleh bayar Betul. kereta? Macam mana boleh bayar Betul. rumah? Kan? Tetap juga kita Mm-mm. bayar. Adakah kita kata nantilah bulan depan bayar? Yes, hari ni 1 gram 288 per 1 gram harga account gap.
Betul. Account gap 288. ni harga dia revise setiap pukul 12 malam lah. Jadi dia static untuk 1 hari. Tetapi harga yang produk selain account gap iaitu revise setiap 20 minit. Okay. Kalau revise Betul. setiap 20 minit tu kita kena kalau tak lock lepas 20 minit dia refresh harga baru. Tapi hakikatnya taklah terlalu ketara. Cuma dia Betul. memang ikut kepada harga pasaran semasa. Jadi harga gap tu dia dah lock. Dah lock tu cantik, lock lah. Belilah. Sama ada Betul. melalui, mungkin ada yang malas nak fikir, buatlah auto debit, auto gap. Yang kalau misal kata nak tengok harga sangat lah, belilah ikut kepada bila ada duit tu terus lock, terus ambil melalui FPX. Senang sangat. So kesimpulannya, nak simpan emas, mulakan tahun 2023, jangan berlengah. Boleh ikut teacher, boleh ikut juga Kak Nida, follow masing-masing, tapi kita sharing kebaikan. Cara paling mudah sekarang, tak payah berlengah. Kita terus buat EPP ataupun kita terus buat arahan debit. Sebab apa? Sebab kita pejam mata je. Pejam-pejam mata dah dapat kad 2023. Pejam-pejam mata dah dapat 1 dinar. Ataupun pejam-pejam mata dah boleh dapat bagul seberat 10 gram ataupun 5 gram. Bajet 1 lebih ataupun bajet 200 lebih. Pejam mata. Betul kan Kak Nida? Okey, macam Kak Nida cakap, Kak Nida punya topik, Kak Nida tulis kat sini, kenapa wanita perlu simpan emas? Memang perlu sangat, Dek. Memang perlu sangat. Sebab wanita ni, contoh je lah, macam semalam pun mentor ada cakap dalam group coaching, group coaching kan, dia tak cakap dalam masa group besar tu. Kenapa perempuan perlu ada simpanan? Sebab apa? Apabila berlakunya, kita bukan meminta ya, apabila berlakunya kematian, okey. Contoh suami ada account gap. Semuanya di dalam akaun suami. Okey. Kita perempuan boleh ke nak ambil bahagian tu? Tidak. Jadi maksudnya ia perlu difaraidkan dari segi hukum Islam, perlu difaraidkan melainkan kita dah buat hibah lah. Dah buat surat hibah. Tetapi untuk perempuan sendiri, perlu ada simpanan sebab kita tak tahu masa akan datang. Kecemasan masa akan datang. Paling tidak pun bila suami terdesak pun at least kita punya emas ni bolehlah diguna pakaikan. Diguna pakaikan untuk dihantar ke Arana, kita akan dapat tunai segera. Lepas tu dana pendidikan anak-anak. Okey, kalau untuk ibu tunggal orang kata not even ibu tunggal pun, kita sendiri pun kita bila nak pakai duit tiba-tiba kecemasan, dah ada emas ni kita hantarlah sekeping 2 ke Arano, kita dapat tunai segera. Sebab hakikatnya kalau misal kata kita tak bekukan jadi emas, duit tu kejap je dah pergi dekat Capchi. Okey, kejap je dah pergi MACD. RM100 Yati, sekejap je settle. Betul tak? Selamat je kan? Betul, RM100. Okey, kalau RM100 tu bekukan jadi emas, kalau cukup 12 bulan, kalau misal kata harga rendah, kita boleh dapat lebih daripada 4.25 gram Yati, boleh dapat 1 dinar dah. 100 gram saja sebulan. Alhamdulillah. Orang kata 100 gram tu alamak sikit sangatlah celah gigi. Dek, kalau dikumpulkan pejam mata, pejam celik cukup je 12 bulan, dah cukup je dah 12 bulan dah boleh jadi 1 dinar. Dah boleh dapat lah. Itulah. Teacher pula. Okey Kak Nida, sorry. 8.31. Dah waktu masuk kerja. Okey, alangkah seronok kan bila kita live sama-sama ni, tak sedar pun masa dah habis dah. So insyaAllah kita bersiaran lagi. Boleh follow teacher, boleh follow juga Kak Nida. Kita nak menyimpan emas dengan ilmu. Dengan bijak, cari ilmu dan mesti di-guide. Bye. Terima kasih semua. Selamat menjalankan tugas. Betul. Okay, bye. Besok jumpa lagi. Terima kasih Mila. Terima kasih. Okey, itu tadi bila Kak Nida live dengan kawan Kak Nida, Yati Kanola bercakap tentang emas. Beliau sebab Kak Yati ni dia bekerja, Kak Nida ni suri rumah. Dulu bekerja, 25 tahun bekerja. Sekarang ni bila dah menjadi suri rumah, barulah ada kesedaran nak menyimpan emas. Dulu tak fikir langsung untuk menyimpan emas ni. Dulu kita kata memang dulu Kak Nida tak minat emas. Tak ada langsung orang kata nak fokus, nak menyimpan emas, ataupun tak ada langsung untuk memikirkan untuk membuat simpanan emas. Okey. Tetapi Assalamualaikum kepada Cik Puan SNK Smart.
Kak Nida pun tak dapat nak sebut macam mana. SNK Smart. Okey, kalau boleh nak borak, jom kita borak sama-sama. Kak Nida invite lah kalau nak borak live sama-sama. Okey, so apa yang Kak Nida maksudkan kat sini, kenapa perempuan perlu ada simpanan? Sebab perempuan perlu bersedia dalam apa jua keadaan. Sebab pertama, kita tak tahu apa yang akan berlaku akan datang. Bukan kita kata kita nak minta, tetapi kita perlu ada sesuatu kekuatan kita, backup kita apabila berlaku kecemasan. Okey, nak mulakan simpanan emas ni untuk perempuan pun tidak membebankan dekat public gold ni. Kita boleh mula dengan serendah 100 sahaja. 100 tu duit ke Kak Nida? Bukan. 100 tu dalam bentuk gram emas di dalam account gap kita. Account gap tu kita sebut account gold accumulation program ataupun program pengumpulan emas. Okey, bila kita dah kumpul gram emas dalam account gap tu, kumpul berdikit-dikit. Okey, apabila cukup gram tu, kita nak keluarkan boleh, kita nak ahranukan boleh, kita nak jual semula boleh, kita nak simpan terus dalam account gap pun boleh. Itu yang dimaksudkan account gap gold accumulation program. Boleh mula dengan serendah 100, bebas bila-bila masa kita nak top up. Okey, bebas bila-bila masa kita nak tambah simpanan. Okey, jadi kalau misal kata kita rasa nak konsisten, kita boleh ada option pula. Boleh buat auto debit ataupun secara setiap bulan terus je tolak daripada akaun bank. Contoh gaji 28 bulan, tolak daripada gaji 28 bulan, tolak je misalnya kata 100 atau 200. Dah, kita tak payah fikir, dah ada simpanan yang dilupakan. Emas ni, okey, yang antara sebab Kak Nida mula menyimpan emas adalah sebagai dana kecemasan. Dulu Kak Nida tak fikirkan emas ni, Kak Nida fikir emas tu adalah gelang, cincin ataupun barang-barang perhiasan. Maksudnya emas perhiasan. Sebab maaflah Kak Nida ni memang dulu nak sampai sekarang pun cakap cincin pun tak pakai sebab apa, rasa rimas. Bagi Kak Nida rimas. Mungkin okey, itu bagi orang lain berbeza. Tapi bila Kak Nida kata dah tak minat emas, that's why lah Kak Nida tak membeli emas. Jadi apabila tiba ketikanya, bila kita kata kita tak ada langsung simpanan, tak ada langsung dana kecemasan, jadi timbul satu penyedaran, kesedaran daripada kakak Kak Nida sendiri. Kata, tahu tak Dek, dia kata, dengan simpan emas ni, apabila terdesak, kita hantar saja ke Arana, kita dapat tunai segera. Jadi apabila kita dah ada duit balik, kita tebuslah balik, emas tu jadi kita punya balik. Jadi kat situ Kak Nida baru tersedar. Oh, ini peranan emas. Ini fungsi emas. Maksudnya emas ni perlu difungsikan. Pertama, emas ni dia merupakan orang kata kekayaan semasa senang. Maksudnya bila ada emas tu maksudnya kita memegang kekayaan tersebut. Tetapi ia merupakan penyelamat ketika gawat. Jadi misal kata kita terdesak tiba-tiba lah. Contoh motor breakdown ke, kereta breakdown ke, ataupun tiba-tiba nak bayar insurans kereta ke. Kita tak ada cash kat tangan. Okey, mungkin masa tu komitmen kita tinggi bulan tu. Jadi kita ambil je sekeping dua, hantar ke Arano, kita dapat tunai segera. Itu yang dinamakan penyelamat ketika gawat. Jadi besok kita ada duit slow-slow dalam masa tempoh 6 bulan. Contoh kat pejabat pos 6 bulan. Boleh tambah lagi 6 bulan untuk tebus balik emas kita. Jadi ia merupakan penyelamat ketika gawat tu yang Kak Nida rasa toing. Okey, yes, inilah pentingnya kita ada simpanan emas. Itu satu. Yang kedua, emas ni dia kalis inflasi. Maksudnya, inflasi tu sendiri bermaksud kuasa beli duit kita makin menyusut. Jadi maksudnya, kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Okey, dulu kan masa kita zaman-zaman Kak Nida lah, zaman sekolah Kak Nida, beli karipap 30 sen je. Okey, sekarang Kak Nida rasa karipap dekat area Shah Alam kan dalam 80 sen ataupun 50 sen, okey, ataupun terus saja 4-2 ringgit macam tu. Tapi itu yang dimaksudkan emas
mata wang kita makin menyusut, kita terpaksa bayar lebih untuk mendapatkan barang yang sama. Contohnya lagi satu, masa kecil kan duit belanja kita 3 sen saja. Duit belanja kat Nida pun 3 sen je masa kecil. Bila anak kita ni dah jadi RM3 sekolah kebangsaan, RM2 sekolah agama. Jadi sehari RM5. Zaman kat Nida 3 sen je. Dapatlah dengan dulu nasi lemak, orang kata dengan air cukup dah untuk satu hari punya duit belanja. Anak kita 30 sen, asalnya bagi duit shilling pun dia tak pandang. Okay? Jadi maksudnya itu menunjukkan kuasa beli duit kita makin menyusut. Dalam bentuk, kalau kita menyimpan dalam bentuk wang kertas, nilai dalam akaun bank tu mungkinlah nampak nilainya banyak. Tetapi hakikat bila kita dah keluarkan untuk membeli, terpaksa bayar lebih. Itu yang dimaksudkan dengan inflasi. Tetapi tidak berlaku dengan emas. Emas adalah kalis inflasi. Maksudnya kat sini, contoh kan kita boleh cakap nisbah 1 dinar dengan 1 ekor kambing masih relevan lagi sejak 1400 tahun dulu lagi. Maksudnya 1 dinar tu bersamaan dengan 4.25 gram masih boleh ditukarkan dengan 1 ekor kambing. Maknanya nilainya masih konsisten lagi dekat situ sejak 1400 tahun dulu lagi. Tetapi kalau contoh duit RM50 dulu, kalau kita beli satu baku tu penuh. Kalau sekarang duit RM50 nak beli mungkin 2-3 barang saja. Itu yang dimaksudkan beza antara emas dan juga duit kertas. Jadi simpanan mana lebih berbaloi? Menyimpan dalam bentuk duit kertas ataupun menyimpan dalam bentuk gram emas. Okey. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, duit kertas boleh dicetak ataupun dimanipulasikan oleh kerajaan sesebuah negara. Dia rasa misal kata perlukan ingat tak duit daun pisang. Masa zaman Jepun, orang mengumpul ataupun menggunakan duit daun pisang. Tetapi apabila dah negara kita diambil alih ataupun selepas perang, duit daun pisang tu dah tak bernilai lagi. Jadi maksudnya bezanya duit kertas. Tetapi kalau ada emas, tetap diterima di seluruh negara dan dalam masa yang sama dia adalah mobile. Contoh zaman perang, bolehlah bawa masa perang sekali. Jadi boleh bernilai juga kat negara itu. Itu bezanya emas dengan duit kertas. Duit kertas dikawal oleh kerajaan sesebuah negara. Emas adalah diterima di seluruh dunia. Jadi simpanan mana yang lebih berbaloi? Simpan dalam bentuk duit kertas atau simpan dalam bentuk wang ataupun dalam bentuk emas, simpanan emas. Okey. Itu yang Kak Nida nak sampaikan, kenapa kita perlu menyimpan emas dan kenapa wanita perlu ada simpanan emas. Dana kecemasan. Misal kata yang nak memikirkan tentang persaraan. Persaraan, kumpul daripada sekarang berdikit-dikit. Orang kata, saya ada pencen lah Kak Nida, tak payah fikir untuk persaraan. Saya ada duit KWSP lah Kak Nida, tak payah fikir lah pasal persaraan. Besok apabila dah retire, dah selepas 55, selepas 60, saya ada duit pencen, saya ada duit KWSP. Tak pedik. Yang itu, biar duit itu adalah dalam keadaan begitu, dalam bentuk duit. Sekarang ni dalam emas, kita kumpul lah berdikit-dikit, 1 bulan 1 gram. Asingkan sebelum berbelanja. Dapat gaji, asingkan siap-siap untuk emas. Paling tidak RM100 cukup 12 bulan dah boleh jadi 1 dinar. Paling tidak 1 bulan 1 gram, cukup 12 bulan dah jadi 12 gram. Pejam celik penuh dah jadi 12 gram. Bila dah, sekarang ni mungkin kata, alamak 1 gram kecil sangat lah celah gigi. Tidak dek, kalau misal kata dah 3 tahun dah boleh jadi 3 album ni. 3 simpanan emas kita. 36 gram jadi dia. Pejam celik. Kena paksa baru menjadi. So, jangan bertangguh lagi nak menyimpan emas. Jangan tunggu-tunggu lagi. Jangan tangguh-tangguh lagi sebab harga emas tak tunggu kita.
Contoh paling ketara semalam Kak Nida ada buat posting salah seorang customer Kak Nida. Pada 2019 beliau tanya harganya berapa Kak Nida 1 gram. Ketika itu harga account gap RM214. Okey. Lepas tu setahun kemudian beliau tanya semula berapa Kak Nida harganya tahun 2020. Ketika itu RM240. Okey. Dan semalam beliau tanya semula, Kak Nida berapa harga emas sekarang? RM287 semalam ya, 15 semalam berapa bulan? Semalam adalah 17 Januari, RM287. Hari ini RM288 per gram. Jadi maksudnya dalam tempoh 4 tahun daripada 2019 beliau tanya sampai hari ini 4 tahun. Tapi actually sebelum sentuh lagi 4 tahun sebab dia September tanya 2019 sudah kenaikan sudah cecah RM73 per gram. Kenaikannya RM73 per gram. Dan ketika ini masih lagi belum membeli sebab masih lagi bertangguh. Sedangkan apabila beliau dah beli ketika 2019 sepatutnya dah ada kenaikan kepada nilai simpanan apabila dimulakan pada 2019 tersebut. Tetapi masih lagi belum buat keputusan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan simpanan emas ni memang berbaloi. Sebab nilainya dalam jangka masa panjang dia adalah uptrend. Dalam jangka masa pendek, yes. Emas tidak sesuai dalam jangka masa pendek sebab ada kenaikan dan juga penurunan harga dalam tempoh masa yang pendek. Tapi dalam jangka masa panjang, yes, dia adalah uptrend. Perlu simpan emas untuk sebab emas adalah kalis inflasi. Perlu simpan emas sebagai dana kecemasan, dana persaraan dan juga bagi mereka yang nak mendirikan rumah tangga, yes, sebagai dana perkahwinan. Yang ada anak-anak sebagai dana pendidikan anak-anak. Okay, so sekian saja buat masa ni. Kak Nida akan sambung live untuk petang nanti ataupun malam nanti. Jadi nasihat Kak Nida, jangan bertanggung menyimpan emas, jangan menunggu harga yang cantik, beli ketika ada duit. Alright, okay. So sekian saja daripada Kak Nida. Terima kasih. Jumpa lagi. Kalau nak sebarang information, maklumat tentang emas, nak menyimpan emas dengan bijak, dengan ada ilmu, menyimpan dengan ada bermatlamat, klik bio link Kak Nida. Alright, nidago.com. Okay, belajar satu, fikir-fikirkanlah. Bye. Assalamualaikum.